Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Dipertua. Saya sekali lagi bangun dan memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dan merakamkan jutaan terima kasih berikan keinginan untuk dapat bersama berpartisipasi dalam menyampaikan ucapan perbahasan dan terima kasih titah Yang Mulia kepada Ketua-Yang Agong yang merasmikan sesi parlimen kita yang baru lepas. Untuk Yang Dipertua, 2 kali jadi tegur oleh Yang Di-Pertuan Agong tentang peranan yang perlu dimainkan oleh ahli parlimen yang perlu bersifat profesional dan sebagainya seperti mana dalam titah ucapan baginda. Dan 2 kali juga Dewan Yang Mulia ini saya membangkitkan tentang keperluan kepada parliamentary reform yang telah saya cadangkan sebelum daripada ini, tetapi belum ada nampak sebarang reaksi yang positif dari pihak kerajaan dalam hal yang berkaitan dengan parliamentary reform ini. Saya amat bersetuju dengan apa yang dicadang oleh sahabat saya daripada Putatan tadi yang menyebut tentang perlunya parlimen pada dua-dua belah pihak Dewan ini untuk bekerjasama dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan negara. Saya ingin mengulangi cadangan saya sebelum daripada ini yang tidak mendapat sebarang respon daripada pihak kerajaan tentang keperluan parlimen kita di Malaysia ini untuk wujudkan committee system. Perkara ini telah didedahkan banyak dalam saya rasa banyak persidangan-persidangan yang dihadiri oleh ahli-ahli parlimen kita, sama ada persidangan di peringkat IPU ataupun CPA, IPO dan sebagainya. Malah dalam banyak kursus yang diadakan untuk ahli parlimen yang kita dapat mengambil bahagian, kita akan dapat melihat mungkin boleh saya menyebut Malaysia adalah di antara ataupun parlimen Malaysia adalah di antara parlimen yang tidak mempunyai committee system seperti mana yang diamalkan dalam Westminster contohnya, ataupun Australia ataupun New Zealand. Saya mengungkapkan di sini ada 3 keperluan kenapa committee system yang diamalkan di Westminster, Australia dan banyak negara-negara membangun itu kita perlukan dalam negara kita. Dalam salah satu daripada dokumen IPU ada menyebut bahawa peranan komiti ini pertamanya antara lain untuk reviewing legislative proposal dengan izin, yang kedua scrutinizing budget, dan yang ketiganya effective surveillance of the government. Ada 3 peranan komiti ini yang saya rasa perlu sangat kitanya menyahut seruan seperti mana yang telah dititahkan oleh Yang Mulia Di-Pertuan Agong baru-baru ini. Sebab saya melihat hanya dengan wujudnya komiti seperti mana yang dipraktis di parlimen-parlimen tersebut, barulah kita akan dapat mewujudkan suara demokrasi yang sebenarnya dalam konteks aplikasi demokrasi berparlimen yang sepatutnya. Kita hanya menyebut sekarang ini konteks demokrasinya di luar, ya, dalam konteks pilihan raya, dalam konteks sebagainya lah. Tapi saya melihat dalam hal yang berkaitan dengan demokrasi di dalam parlimen itu sendiri, di mana yang kita lihat baru-baru ini yang dibangkitkan oleh macam pendedahan misleading the house, di mana yang diungkapkan oleh Padang Rengas telah menimbulkan satu isu yang kita nanti jawapan yang sewajarnya daripada pihak menteri dan juga daripada pihak parlimen. 3 perkara ini, reviewing legislative proposal. Sebab kita tidak mahu, saya telah membangkitkan pada hari kedua soalan insiden yang berlaku penarikan balik beberapa undang-undang yang telah dibentangkan, hanya selepas dibentangkan tanpa melalui satu proses yang benar-benar tepat, yang benar-benar padat untuk mendapat maklumat yang sewajarnya, sama ada daripada pakar ataupun daripada rakyat. Undang-undang itu ditarik balik. Undang-undang berkaitan dengan GST tidak akan dibentangkan ataupun ditangguh pembentangannya, dan beberapa undang-undang yang sebelum daripada ini. Sekiranya ada committee system ini, sudah tentulah setiap satu undang-undang yang hendak dibentangkan dahulu di peringkat komiti-komiti yang telah dilantik, yang sudah tentulah kedua-dua belah rumah ini ataupun kedua-dua belah Dewan ini mempunyai banyak tenaga-tenaga pakar
keperluan ataupun tenaga-tenaga yang mempunyai keupayaan-keupayaan tersendiri yang boleh sama ada memberikan pandangan-pandangan untuk membaiki ataupun juga pandangan-pandangan dibuat amendment sebelum daripada ini dibentang untuk dibahaskan di dalam Dewan ini. Peranan kedua daripada komiti dalam sistem parlimen yang diamalkan di Westminster contohnya adalah scrutinizing budget. Ini isu besar, ya. Sebab pengalaman kita melihat bagaimana apabila bajet dibentang, kemudian belanjawan tambahan yang akan kemudiannya dibentang, dibahaskan beberapa hari dan sebagainya, dan kemudiannya timbul lagi beberapa hal-hal yang berkaitan dengan proses scrutinizing ini yang kalaulah sekiranya berlaku daripada peringkat awal lagi, dah tentulah sekali lagi menyahut cabaran ataupun apa yang disebutkan oleh Bu Tatan tadi. Kalau kita diberikan peluang untuk memberikan pandangan-pandangan, sudah tentulah proses scrutinizing budget ini dapat dilakukan lebih awal tanpa kita membuang masa yang banyak untuk berbahas dalam parlimen dalam perkara-perkara yang sepatutnya kita tumpukan masa dan tumpuan itu lebih kepada membawa isu yang berkaitan dengan keperluan dan kehendak rakyat. Yang ketiganya, peranan komiti inilah untuk effective surveillance of a government. Ini penting, ya? Dan saya mengambil kesempatan ini yang sudah pun dicadang sebelum daripada ini tentang peranan PAC. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin mencadangkan supaya pengurusi PAC ini diberikan kepada pembangkang. Ini praktis negara membangun. Ini praktis negara yang sudah moden. Ini praktis parlimen yang benar-benar demokrasi. Kerana kalaulah PAC, sebuah agensi yang sepatutnya, sebuah badan yang sepatutnya menilai, yang mengawasi, yang membuat komen dan sebagainya itu sendiri datang daripada wakil-wakil daripada pihak kerajaan, saya tidak dapat melihat ketelusan PAC itu, walaupun kita tidak menafikan memang ada ahli-ahli daripada pembangkang yang duduk dalam PAC tersebut, tapi duduk sebagai jawatan kuasa. Paling tinggi jawatan yang diberikan kepada kami hanyalah timbalan. Sekarang ni Kepong yang menjadi timbalan PAC. Ya, sebab kadang-kadang banyak carian-carian, banyak hasil-hasil yang dikeluarkan oleh PAC ini menimbulkan juga keraguan kepada rakyat, malah keraguan kepada kita sendiri sebagai wakil rakyat, kita sendiri sebagai ahli parlimen. Jadi effective surveillance of a government ini pertamanya dimulakan di parlimen melalui PAC, dan kemudian juga komiti-komiti yang kalau nak ditubuhkan itu komiti yang boleh sampai ataupun mendapat akses kepada tiap-tiap satu kementerian yang ada dalam kerajaan di sebelah sana. Memang betul kami di sebelah sini mempunyai komiti kami sendiri. Tiap seorang ahli parlimen yang dipertanggungjawabkan untuk memberikan tumpuan kepada tiap-tiap satu kementerian. Tapi untuk maklumat Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua, kan walaupun kami ada semacam apa yang disebut sebagai shadow cabinet, tetapi akses kami kepada maklumat, akses kepada kementerian-kementerian ini ada banyak kekangannya yang tidak berupaya kaminya untuk mendapat laluan yang sewajarnya bagi memperolehi maklumat-maklumat yang kami inginkan, ataupun bagi memberikan kami peluang untuk membuat komen-komen ataupun apatah lagi membuat cadangan-cadangan bagi membaik pulih sistem kerajaan yang sedang dijalankan ini. Mencelah. Sila Rembau. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Bacok. Saya nyambut baik cadangan-cadangan untuk mengukuhkan lagi parlimen, ya, mengikut norma-norma antarabangsa. Soalan saya kepada Yang Berhormat Bacok, kalau kita menggunakan penanda aras parlimen-parlimen di negara-negara maju, kabinet bayangan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat tadi dibentuk dengan seorang ahli daripada pembangkang membayangi satu portfolio daripada pihak kerajaan, ya. Ini penanda aras yang terbaik convention daripada negara-negara lain. Tetapi kabinet bayangan yang disebut oleh Yang Berhormat Bacok tadi dalam konteks Malaysia ini seolah-olah kabinet bayangan yang tidak ada ketetapan. Kerana bagi satu portfolio mesti ada 3. Satu daripada keadilan, satu daripada DAP, dan satu daripada PAS. Tugas kabinet bayangan ini adalah untuk memberi keyakinan kepada rakyat, antara lain
untuk memberi keyakinan kepada rakyat bahawa kerajaan ataupun pembangkang boleh mengambil alih kerajaan sekiranya ada pilihan raya. Jadi saya nak tanya, di manakah kekangan untuk Pakatan Rakyat memilih seorang saja untuk membayangi satu portfolio? Kalaulah Barisan Nasional yang punya 13 komponen telah buktikan ketidakupayaan mereka untuk menegakkan dasar-dasar ataupun urusan pentadbiran ini dengan baik sehingga timbul banyak undang-undang, peraturan dan dasar-dasar dan polisi-polisi yang bersifat flip-flop. Kami di sini di sebelah Pakatan Rakyat hanya ada 3 rakan komponen yang tadi telah saya sebutkan punya latar belakang yang berbagai dari segi keupayaan dan kemampuan yang sudah pun dapat kita lihat bagaimana dari segi performance dalam hal yang berkaitan dengan perdebatan atas